dia satu benda kan yang saya rasa saya salute dengan tuan lah. Saya kaji pasal tuan. Saya tahu umur tuan berapa. So umur kita betul saya fan kan, kita memang kaji kan. Kita umur saya betul saya fan kan, kita memang kaji kan. Kita umur saya belum. Saya lahir tahun berapa? Tak nak sebut sini lah. Tapi beza kita 2 tahun lah tuan. Senang kata masa saya form 3, tuan form 5 lah. Orang kata masa kalau zaman sekolah kalau bergaduh tu fight lah. Tapi saya salute tuan sampai ke level ni tau. Saya orang kata yalah, kita rezeki masing-masing dan perjalanan hidup tu Allah tentukan masing-masing. Dan mungkin satu hari saya ada goal saya juga. Saya apa orang kata capai something kan. Tapi itu yang saya kagum lah pasal tuan. Sebab saya nak cuba buat benda apa yang tuan buat lah. I mean bukan apa yang tuan buat, tapi at least itu direction dia. Lepas tu yang saya setuju pasal tuan, bila saya lagi respect lah bila tuan banyak sebut pasal spiritual lah. Benda tu yang sebenarnya saya, itu pun kalau nak kupaskan juga pasal belajar, macam-macam benda saya boleh sebut pasal spiritual. Yang orang selalu, maksudnya dia bukannya pasal kehidupan kita semata-mata, bukannya pasal kerjaya semata-mata, bukannya income kan. Dari segi belajar pun ramai orang terlepas pandang benda tu. Ramai orang terlepas pandang, ingatkan belajar ni kena belajar, tapi dia lupa yang sebenarnya spiritual dia penting. Maksudnya dari segi solat kita, dari segi puasa kita, nazar kita. Sebab benda tu jadi dekat saya masa saya belajar. Bila kita kata solat hajat apa semua kan. So itu yang saya suka dekat tuan lah. Cuma saya tak ada share public lah. Saya nampak liar kan. Betul. Sebab kat luar sana dia very dangerous. Sebab untuk orang yang macam saya kan, saya kira ada pengaruh lah kan. Saya tak nak orang salah faham. Sebab hidup dunia ni memang tak ada value. Sebab tu saya cakap saya tak setuju. Sebenarnya saya, kalau tuan perasan, saya sedang menstabilkan masyarakat. Betul. Sebab kita tengok dalam masyarakat kita, terutamanya lelaki, dia ada satu template. Kalau satu orang sukses jadi usahawan ataupun founder, automatik dia akan apa? Tunjukkan lifestyle dia sebagai seorang suami yang romantis kan. Betul. Buat surprise kat isteri dia apa semua. Macam faham tak? Betul. So benda-benda yang bersifat emosi. Betul. Jadi saya tengok benda ni dia akan membawa satu vibe yang tak berapa okey, terutamanya untuk para wanita. Betul. Dia akan bukan semua orang boleh read between the line. Tak semua orang faham bahawa dia orang buat benda tu dari strategi. Saya bagi contoh. Berapa ramai yang kata dia boleh faham tentang strategi ini bila buat konten kan. Okay, kata kalau satu orang dia jual produk kosmetik. So dia punya target customer dia adalah wanita. So untuk dia attract golongan wanita, so dia kena tunjukkan benda-benda bersifat emosi. Betul. Menghargai isteri. Yang ini yang wanita suka. Betul tak? Jadi kita tak nak cakap salah ke betul apa dia buat. Tapi kita nak bagi orang faham kenapa dia buat macam tu. Okey, apa berlaku untuk orang-orang yang tak boleh read between the line, dia ingat itu adalah real life. Kan? Bayangkan, saya ada banyak orang mesej saya apa semua kan. Katakanlah suami dia ni belum ditakdirkan kaya, tapi dia seorang lelaki bertanggungjawab. Betul. Dia bagi yang terbaik untuk keluarga dia. Dia kerja pagi petang siang malam. Tiba-tiba isteri dia tengok ada founder ni, dia tunjukkan live macam tu, surprise lah apa benda. Bini dia nak macam tu juga. Dan bukan semua lelaki jenis macam tu. Betul. So apa berlaku? Konflik. Pening lah. Pening. Jadi kita tak boleh salahkan orang yang buat konten yang apa benda. Itu kerja dia. Jadi untuk masyarakat yang tengok konten, dia kena ada satu kebolehan untuk melihat konten ni. Dia kena faham apa tujuan. Dan itu tugas kita sebagai lelaki. Berapa ramai lelaki hari ni, katakanlah dia nampak satu konten, contoh ada anak, ada isteri kan. Berapa ramai kita, sebab media sosial ni adalah a part of kita punya life hari ni. Betul. Semua orang pakai media sosial kan. Berapa ramai lelaki hari ni, dia tengok satu konten, dia kumpul keluarga dia, dia bagi tahu, kenapa orang ni buat macam ni? Dia buat macam ni tujuan dia supaya bla 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 bla. Dia educate kan. So ramai orang terlepas pandang. Dia biarkan isteri dia consume media sosial tanpa guide. Dia biarkan anak-anak dia consume media sosial tanpa guide. Apa jadi? Jadi pening. Betul. Jadi saya rasa saya ada kebolehan dan kemampuan dan tanggungjawab yang Allah bagi. Saya kena menstabilkan masyarakat ni. Jadi saya walaupun saya ada keluarga, saya tak perlu menunjukkan dan melibatkan keluarga saya dalam konten, dan saya still boleh menawan dunia. Betul. Kan? Jadi mungkin ada wanita yang tengok dan mungkin ada lelaki yang tengok, dia kata macam ni pun boleh rupanya. Macam tu lah. Betul. Dia, kan? Tapi benda tu memang saya setuju sebab dia serba sedikit jadi juga dekat diri saya lah.
Maksudnya apa yang tuan sampaikan tu kan? Ni boleh cerita ke? Bini bagi? Boleh. Bukan, nanti saya dengar Arif yang Bros Gang tu cerita, lepas tu lepas kita cerita pasal wanita, lepas tu gaduh dengan girlfriend dia. Aduh, betul lah. Rip Tak, ini tak ada. Okey, memang Okay. bini saya pun tengok juga kadang kita tuan buat live apa semua kan. Memang dia satu benda memang dulu sejujurnya memang ada mindset yang macam tu lah, yang Tuan sebelum ni work life balance apa semua tu kan. Apa balance mana apa semua tu. Tapi tak adalah teruk sangat. Tak adalah sampai macam okay, apa awak work life balance tu macam mana contoh? Maksudnya macam weekend ada masa dengan family, apa pergi farm fresh. Tak, sebenarnya bukan salah. Tak salah. Semua orang kena faham. Dia bukan salah, tak okey salah. je. Betul. Cumanya kadang-kadang orang overthink, macam dia terpaksa korbankan masa. I mean, dia benda tu macam tuan sendiri sebut lah. Dia kalau kita nak something, we have to lose some kan. Win some, lose some, betul lah. Yes. So dalam pada kita nak menjana ekonomi, nak bangunkan ekonomi kita, mesti kita kena korbankan sesuatu lah. Contoh macam saya sendiri, saya tak cakap orang lain. Saya sendiri memang saya ada target saya. Saya ada benda yang saya nak achieve. Dari segi bisnes, dari segi saya punya financial freedom, saya ada benda yang saya target. So kalau dalam pada nak kejar target tu, kalau kita nak fikir apa, pergi majlis berketan apa semua kan. So benda tu jadi pening lah. So sekarang ni pun Alhamdulillah isteri saya dia macam dia lagi terbuka lah. Dulu terbuka, tapi cumanya sekarang dia memang dah lagi tak apa, keluar. Macam gitu. Pandai awak bila lah hasil hotel awak kuatkan volume Tak, tapi okey, tahniah sebab itu tugas kita sebagai lelaki. Betul. Sebenarnya golongan wanita ni kebanyakannya mereka tidak dididik. Betul. As a man, sebab dia macam ni, kita kena tengok bagaimana seseorang tu membesar. Bagaimana seseorang tu membesar mempengaruhi dia punya pemikiran. Okay, katakanlah saya kan, saya membesar, memang saya life saya jarang jumpa bapak saya. Betul. Dan walaupun saya jarang jumpa bapak saya dengan bapak saya kita berkasih sayang. Betul. Dan sama. Saya menjadikan bapak saya sebagai idola. Ya. Dan bagi saya selelaki tapi bukan semua, dia ada kurungan. Untuk lelaki yang nak mencapai satu tahap luar biasa dalam hidup sahaja. Betul. Mana-mana lelaki yang nak hidup average itu sesuai. Jadi kita kena faham, kita tak paksa orang. Jadi kita punya message ni adalah macam tuan kan. Betul. Tuan nak capai, katakanlah untuk orang normal dia dah set umur 60, pencen, bla 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 bla. Okay? Tapi tuan dah mula faham, kalau aku boleh buat umur 40, kenapa nak tunggu umur 60? Betul. Faham tak? Betul. Tak semua orang ada this kind of mindset dan keberanian. Jadi tuan dah tahu, okay, untuk aku pencen awal sikit, ada banyak benda aku kena korbankan. Betul. So aku kena didik isteri aku. Bukan tak ada masa langsung. Betul, tak ada. Tapi make it a quality one. Yes. Faham tak? Sama dengan anak-anak kita. Make sure kita ada tu quality. Itu konsep dia. Betul tuan, saya cukup relate benda ni sebab saya rasa life kita lebih kurang. Sebab ayah saya dulu pun memang ayah saya buat catering business. So memang ayah ni pukul 4 pagi dah keluar pergi pasar. Pergi pukul 4 pagi. Bayangkan dalam keadaan ada business, ada catering semua tu, pukul 4 pagi sendiri pergi pasar. Sebab apa? Memang kenyenyak macam tu lah. Maksudnya tuan membesar, duduk satu rumah jangan jumpa. Betul. Sama je saya. Betul. Pergi apa, balik malam penat, tapi ada time, quality time lah. Saya selalu urut ayah saya apa semua kan. Yes. Tapi maksudnya benda tu nampak depan mata. And kecil-kecil pun saya banyak lah tolong jaga cashier lah, apa benda lah, buat invoice apa benda semua kan. So maksudnya bila kita dah lalui benda tu, kita boleh rasa lah. And itu yang sepatutnya yang kita lalui lah sebagai anak jantan kan. And then yang saya, so isteri dah start terbuka kan. dia sebenarnya bukan terbuka lah, tak baik lah juga. Dia, dulu pun dia okey, cumanya lebih dia rasa macam tak apa. Dia lebih, orang kata lebih apa, lebih faham. Betul. Dulu faham, sekarang faham tambahan. Sebab kita bukan keluar lepak, betul? Betul. Kita bukan keluar lepak mama. Yang ini mana-mana lelaki yang jarang ada kat rumah lepak, ini kita memang faham dia orang. Betul. Yang kita memang cakap ini memang jahanam lah. Tapi lelaki yang keluar pergi kerja, bagus lah. Betul. Memang macam tu konsep dia. Lelaki memang kena kat luar, membangunkan sesuatu dan memperjuangkan sesuatu. Betul. Itulah fitrah lelaki tuan. Betul. Lelaki punya fitrah memang macam tu. Kalau kita tengok seluruh zaman ketamadunan manusia, betul tak? Betul. Katakanlah zaman Neolitik, Paleolitik, kepala bandar apa semua dulu, kan lelaki keluar cari apa? Pergi memburu, betul tak? Memang macam tu. Betul. Cuma sekarang ni ada satu vibe datang daripada barat menyusup ke dalam pemikiran masyarakat kita kan, apa tahu? Lelaki kena ada kat rumah. Siapa punya Yuyi?
Dan yang paling kepala banas sekali, geng-geng yang ni lah, yang delusion ni, dia buat apa tau? Dia dah make money. Lepas tu dia selalu duduk, kita selalu kena bersama keluarga. Orang tak faham, dia dah ada duit. Betul. Dia dah ada duit, dia boleh buat gitulah. Yes, sama macam ni. Bayangkan kita tengok, ada seorang orang kaya ambil gambar kereta kat belakang. Lepas tu dia punya quotes dia, duit tidak menentukan kebahagiaan. Orang yang tak ada duit setuju, betul-betul. Tapi dia kan ada duit. Lepas dia cakap duit dia banyak. Nampak tak? Betul. Ini ramai orang tak faham. Betul. Lagi satu yang ramai orang yang saya tak apa nak setuju kalau bila kita nak cakap pasal, macam tuan cakap lah, kita kena dua-dua kena kau. Maksudnya dari segi akhirat pun kita banyak. Dunia style. Okey, tu ayat tuan kan. Benda tu saya setuju. Sebab kadang-kadang ada orang kata jangan kejar sangat kan. Kita lebih akhirat. Bukan kita tak, akhirat kita buat lah. Kita solat 5 waktu, puasa, zakat, haji, baca Quran, tutup aurat, apa semua kita buat. Tapi dunia ni kita memang nak kena kejar jugalah. Sebab kita hidup kat dunia ni pakai duit, betul tak? Dari segi kalau kita nak sedekah dengan orang pun pakai duit kan. Walaupun memanglah kita sedekah apa yang ada sikit-sikit pun dapat pahala. Tapi bayangkan tuan, style kalau kita ada banyak duit, tu boleh sponsor orang pergi umrah contoh, sampai ke tahap macam itu. Macam mana buat video Dulu buat baik ni kita sorok sebab nak cari ikhlas. Zaman sekarang dah lain. Buat baik tunjuk nama dia iklan. Welcome to the modern world. Tapi itulah So apa perkara lagi? Tapi bagus. Tadi itu apa kita boleh share kan. Untuk satu orang lelaki, macam tuan sekarang ni, saya tahu bukan senang buat balik kerja macam ni kan. Ni dah malam balik kerja, malam dengan baju kemeja. Saya punya henyak tuan kan, ni diri saya sendirilah. Saya kerja 9 to 5 job lah. Memang kerja yang tuan pun tahulah, tuan pun pernah kerja dulu kan, kerja kerajaan apa semua. Lepas tu saya dalam masa sama saya kena buat fitness lah. Saya kena maintain sebab itu bidang saya juga. And at the same time saya pun sponsor atlet lah. Ada satu brand supplement kan. So kena buat video lagi, kena training lagi, kena buat macam-macam lah dari segi konten. Lepas tu weekend ada kena pergi live, kena pergi tu apa semua tu. Jadi maksudnya time untuk diri sendiri memang tak ada. Tapi itu yang kita, kalau saya tak buat macam tu, macam mana saya nak kejar apa yang saya nak, betul tak? So itu yang ramai orang selalu dia rasa dia nak buat biasa-biasa untuk ada masa, tapi dia tak ada something yang dia kejar. Itu masalah yang saya nampak. Sebab lah. tu semua orang kena faham, jalan menuju kejayaan dia penuh dengan pengorbanan. Betul. So life ni choice Tapi choice lah. Tapi kalau dia nak macam tu, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan komplain. Okay, realitinya tuan, kebanyakan orang yang komplain adalah orang yang dia dah pilih untuk hidup macam tu, dan dia komplain. Ini masalah. Betul. Yang okey je, siapa nak rasa nak pilih hidup biasa-biasa, silakan. Siapa nak luar biasa, silakan. Tapi jangan komplain. Contoh yang nak hidup luar biasa macam tuan kan, letih pun, tapi jangan komplain. Betul. Sebab tu awak pilih. Kata yang nak hidup biasa-biasa, jangan komplain sebab tu awak pilih. Betul. Macam itulah baru kita hidup harmoni. Kan, janganlah orang tu hanya kita bagi tahu dia dunia lah apa benda. Betul lah, sambil-sambil kita tunggu Tuhan tarik nyawa kita. Betul. Hidup ni ada kos. Betul. Dan okey, tengok okey, ramai orang tak faham. Saya bagi tuan buka sikit kepala otak. Dan benda ni tuan boleh share dekat wife, kat orang sekeliling. Mudah-mudahan dia pun terbuka kepala otak dia. Okey. Ramai orang dia set dia punya, katalah dia punya kehidupan dia di akhir tua dia, hari tua, yang ni template lah. KWSP, pencen. Kalau kerja swasta KWSP, pencen, ada duit pencen lah. Separuh daripada gaji terakhir servis dia. Katakanlah lepas sekarang umur dia 30, lepas 30 tahun dia punya gaji last dia adalah 10,000, lepas tu separuh 5,000 sebulan. Okay, dia rasa okey lah 5,000 sebulan. Tapi ramai orang tak perasan bahawa duit kertas yang kita guna hari ni dia ada inflation. Betul. Inflasi. Dia punya angka dia sama, tapi nilai dia tak sama. Yang ni ramai orang terlepas pandang. Sebab tu ramai orang hari ni yang dia dah bersara tapi still kena kerja. Ini perit sikit untuk kita terima hakikat. Tapi ada ramai orang luar sana, dia dah berusia, dia dah penat, tapi kena kerja lagi. Sebab apa? Ada rumah yang tak boleh bayar. Betul. Ada personal loan yang tak boleh bayar. Nampak tak? Kesian tak? Kalau cakap pasal rumah pun, kadang-kadang sekarang dah jadi macam trend tu lah. Dia kena ada rumah kan. Maksudnya kalau kita balik kampung, orang soalan-soalan yang famous orang tanya, kenduri kan, kau dah ada rumah belum? Itu satulah. Kalau orang yang daripada zaman sekolah lagi, bila habis je
PMR, UPSR orang akan tanya, betul? Orang kampung akan tanya, UPSR berapa A, PMR berapa A, SPM berapa A. Dah habis SPM, belajar mana? Dah sama belajar, berapa CGPA? Dah sama belajar, kerja apa? Kadang-kadang soalan-soalan macam tu, itu yang buat orang stres pada saya lah. Betul. Orang jadi macam, dia jadi, masyarakat kita ni terlalu buat something sebab nak membuktikan dekat orang. Betul tak? Yes. Itu masalah dia. So sebab itulah orang ramai yang beli rumah ke, beli kereta apa ke, reason dia sebab apa? Bukannya sebab diri dia sendiri. Bukan sebab nak impress, betul tak? Dan kita cakap pasal belikan rumah dan kereta bukan salah. Silakan, tapi make sure kau beli because of the financial planning. Betul. Tetapi majoriti manusia buat benda-benda decision ni adalah because of to impress others. Betul. Dia nak buktikan dekat orang. Yes. Akhirnya betul. tercaples lah. Macam kalau kita beli rumah ke, beli kereta ke, buat apa-apa sekalipun, kalau kita mampu sekarang, tak bermakna 10 tahun depan kita mampu, betul tak? Itu yang jadi masalah. Ayat tu risk management orang tak kira. Contoh sekarang OPR, betul? Kan. Betul. Dia tak, bila buat decision tu, dia tak kira sekali. Okay, if anything happen to my income, apakah yang akan berlaku? Contoh macam tu. Ada orang dia tak kira yang tu. Sebab kenapa? Sebab dia buat decision tu based on emotion dia. Lagi satu, lelaki mesti kena ada kebolehan firm buat decision dan no means no. Betul. Okay, sebab dia akan lead isteri dia, which is wanita. Wanita ni adalah satu jantina yang dipenuhi dengan emosi. Betul tak? Betul. Memang itu fitrah dia. Jadi untuk menstabilkan perkara tu, dia perlukan seorang lelaki yang boleh kawal emosi. Itu tujuan dia. Betul, sebenarnya. Betul. Jadi kalau lelaki pun hidup dia ikut emosi, macam mana? Tergontang-ganting lah kapal tu. Betul. Okay, okay, kita masuk lain boleh tuan? Boleh. Apa nama? Saya rasa kita kupaskan isu ni lah. Kederat kan, kerja. Mungkin saya boleh share sikit kat tuan, sebab saya dulu masa kat Melbourne saya pernah kerja cherry kan. Saya pernah kerja kilang, kerja kilang, kerja buruh orang kata buruh kasar. So reason kenapa dekat sini yang saya nampak ramai orang tak nak kerja buruh kan, satu sebab duit dia kita dapat kecil lah berbanding dengan masa saya kerja dekat kilang cherry dulu tu. Sejam saya dapat $22 sejam. So $22 ni sehari kerja lebih kurang average 10 ke 12 jam. So katalah sehari tu dapatlah dalam $200. $200 kali 3 dapat RM600 sehari. So sebulan tu tuan, gaji saya tu 15 ke 18 ribu ringgit. Okay. Tapi kerja macam gila lah. Kerja macam Bangla. Kita tengok Bangla kat sini lah. Kerja macam tu kat sana. Kerja, tuan bayangkan lah, masuk pagi, kerja drive dah lah jauh daripada ibarat dia jarak macam KL Seremban lah. Tempat nak ke farm. Hari-hari drive pergi balik apa semua. Lepas tu kerja start pukul 8, kerja sorting cherry macam gila lah. Kerja 2 jam non-stop. Berhenti jap rehat 15 minit, makan roti, sambung lagi. Non-stop 2 jam. Okay, rehat jap, sambung 2 jam. Benda tu hari-hari. Lepas tu dalam 30 hari tu memang tak ada rehat langsung, tak ada cuti. Melainkan memang dah tak tahan, cakap ambos nak rehat kan. Tapi dekat sana Mak Saleh, diorang tak nak kerja. Diorang tak nak kerja macam tu. Sebab apa? Sebab memang pada diorang gaji diorang boleh kerja yang lagi senang, tapi gaji diorang dapat lagi double, triple. So sebab tu saya rasa dekat Malaysia ni ramai orang bukannya tak nak kerja-kerja berat tau, tapi sebab gaji dia tak berbaloi. So tuan rasa macam mana tu? Maksudnya dari segi apa tuan punya pendapat lah? kata tentang perkara ni. Bukan tentang perkara ni lah, perkara yang orang dekat Malaysia ni memilih pasal kerja lah. Tak, bagi saya kita memang ada hak lah untuk kita pilih, kan. Cuma kita kena tengok keadaan. Saya ada jumpa ramai orang. Okay, kadang-kadang dalam live ada yang mesej saya, kadang-kadang setahun tak kerja. Sebab apa? Susah dapat kerja. Nampak sangat berdakwah kat situ, betul tak? Ada banyak je kerja. Cuma kita kena faham lah, hidup ni ada fasa. Kalau kita dalam fasa langsung tak ada income, apa pilihan yang kita ada? Contoh, income sikit dengan RM kosong, mana lagi okey? Sikit lagi okey. Faham tak? Jadi dia kena tahu kemampuan dia, kebolehan dia dengan keadaan semasa. Ada banyak ketika hidup ni tidak akan memihak kepada kita lah. So semua orang dia kena biasakan. Contoh macam budak-budak yang habis belajar. Berapa ramai yang sanggup tak kerja disebabkan nak tunggu dia dapat panggilan temuduga dan dapat kerja dengan apa yang dia belajar. Betul. Contoh nak tunggu tu 6 bulan tapi langsung tak kerja. Kerja je lah apa-apa dulu, at least ada income. Janganlah peduli pasal
income ke apa benda semua. So bagi saya lah, fasa pertama dalam hidup ni dia bukan fasa income. Dia untuk kita meneruskan keberlangsungan hidup dan juga kita nak mendapatkan pengalaman baru. Betul. Itu Kawan-kawan saya pun ramai yang balik tau tuan. Kerja overseas, belajar overseas, kos-kos macam-macam kos lah. Balik jual apa? Tafakul. Takaful. Jual insurans. Ada yang buka kedai kek, ada macam-macam lah. Maksudnya dia tak kerja lah, dia tak kerja, dia buat benda lain. So maksudnya benda tu okey je. Tapi selalu ramai-ramai. Betul, sebenarnya tak ada masalah pun siapa nak belajar. Cuma isu dia duit kalau hilang kita boleh cari. Tapi masa tu 4 tahun yang berlalu. Betul. Bukanlah tak sia-sia. Betul. Cuma untuk orang yang dah okey lah, tak ada masalah lah. Untuk yang belum, betul, kita kena buat kalau 4 tahun aku nak buat benda ni, apa yang aku akan dapat berbanding dengan aku start buat benda ni. Betul. 4 tahun at least aku dah start main lah, macam tu. Dia macam pada saya pun selalu advise budak-budak kan, anak-anak muda apa semua. Saya selalu advise dia tak kisah sebenarnya apa-apa path yang kau nak pergi lah. Maksudnya adakah nak sambung belajar. Kalau dia capable, tak ada masalah. And dia nampak path dia, betul. Dia tahu apa yang dia nak buat. Silakan. Tapi kalau orang yang memang betul-betul tak boleh, betul-betul tak tahu, orang kata dia ada skill, tapi dia sebabkan makcik-makcik dia suruh kan, sambung belajar, tanya belajar kat mana, and dia buat sebab orang. Itu yang jadi bila belajar pun CGPA pun ke laut. Lepas tu macam tuan pernah sebut lah, bila CGPA ni kita ni biasa-biasa, memang susah nak fit in the society lah. Itu memang reality. Itu memang reality. Tanya saya, bang, bagi semangat untuk student saya kat dia, kalau kau CGPA 2.1 berhenti on the spot je, kemas baldi apa semua tu pergi kerja je. Betul, itu saya setuju. Sebab hyper kompetitif kan. Betul. And zaman sekarang ni pula lagi-lagi kita bukan cakap 10 tahun dulu kan. 10 tahun dulu kita tahulah, okay, nak belajar mesti mechanical engineering sebab kerja engineer apa semualah. Tapi sama juga kerja-kerja engineer pun keras juga lah starting pun 2000 kan, 2000 2002. Okay. Tapi kita bila cakap zaman sekarang ni, dia dah banyak cabang-cabang gaji, cabang-cabang kerja, cabang-cabang kerjaya yang kita boleh pergi tau. Peluang kerjaya, betul. Sebenarnya orang kena buka minda lah. Dulu 30 tahun dulu ada satu je. Betul. Sekarang ni satu tu ada lagi dan ada banyak lain. Betul. So orang kena terima kat. Dan terutamanya bukan budak-budak je, parents terutamanya. Ramai parents dia tak follow the growth of dunia kerjaya ni. Tu yang masalah. Tu yang dia force anak dia suruh ikut yang template lama punya. Dari satu tu, okay, tuan bayang saya nak rungkai satu perkara. Okay. So, tuan tengok ini tentang sistem education lah. Okay. Bayangkan ada banyak syllabus ataupun course yang ditawarkan kat universiti dah tak relevan dengan keadaan sekarang. Saya nak tanya dia-orang yang ada power dalam bidang ni kan, tak kesian ke dekat jutaan manusia yang tak tahu apa ni? Kesian tu. Itu saya setuju sebab benda ni reality. Ni okay, ni sekarang kita cerita reality. Sebab saya pun pernah mengajar di sebuah kolej swasta lah, and macam-macam course yang ada. Once upon a time dulu, masa tahun orang kata 2008, 2007, 2006 dululah, course-course macam under production technology. Production technology banyak, ada mold, ada buat apa acuan apa semua tu, engineering, mechanical ni semua ni sangat-sangat luas tau. So sampai sekarang course-course tu di offer tau. So bila orang ambil course tu, dia jadi macam orang yang dah habis tu, dia tak tahu nak kerja apa. Sebab apa sekarang ni kerja pekerjaan ni satu hyper kompetitif lah, macam tuan cakap kan. Banyak sangat-sangat peluang orang-orang yang belajar, yang grad daripada overseas, tak payah kira lah. So dia punya peluang tu sangat-sangat tipis lah untuk dia ni. Dia punya supply macam ni. Betul kan. Di mana macam ni. Betul. So end up pening lah. Okay, itu pertama. Kedua, okay, awak dalam bidang komputer kan, teknologi lah. Betul. Okay, now katakanlah syllabus sekarang ni adalah based on 5 tahun lepas. Okay, teknologi dia akan lagi semakin apa ni, upgrade lah. Upgrade. Okay, now budak-budak yang belajar hari ni, belajar yang 5 tahun lepas. Betul. Dia keluar. Betul. Allah, betul. Benda ni. Betul. Macam mana nak buat? Itulah. Tak, saya yang belajar tak tinggi pun saya boleh fikir logik. Kan sebab saya ada itu hari, ada IPTA ni, dia buat meeting dengan saya. Course entrepreneurship. Kan, contoh. Katakanlah sekarang ni TikTok, zaman TikTok. Dia belajar entrepreneurship. Saya tanya, ada tak course pasal TikTok shop, macam nak set up, macam nak buat content apa semua. Dia kata okay, dia ajar apa tau? Apakah itu TikTok? Okay. Itu yang khusus yang dia buat lah.
surplus yang dibuat. Maksudnya modul-modul dia adalah macam tu. Macam mana? Betul. Kesian kat dia orang. Sebab tu ramai yang pening kan. Dia belajar-belajar lu. Bila dia dah habis, dia kata bila kira balik, yang aku belajar 98%. Yang aku apply 2% je. Apa tujuan belajar? Betul. Bukan, okay, kita rungkai bab ilmu lah. Ilmu ni daripada perkataan Arab. Betul? Betul. Kan? Okay, ilmu ni apa yang boleh memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Betul. So kalau kita belajar satu benda tu, tak boleh bagi benefit kat kita. Buat apa? Untuk apa? Dia still ilmu. Betul. Tetapi apa manfaat dia? Ini yang ramai orang kena tahu. Macam saya pernah cakap pasal buat apa tahu tentang tinggi kat SSC. Betul. Kan ada orang dia tak boleh, dia tak faham. Sebab kadang-kadang bukan semua orang otak dia ni function. Benda tu simple ya. Saya bagi analogi. Zaman sekarang ni awak orang komputer kan. Awak setuju tak? Zaman maklumat tanpa batas. Betul. Ada 1,001 maklumat dalam internet. Okay. Apabila satu orang manusia dia tak faham tentang priority ataupun aula keutamaan yang mana dia nak belajar, jadi dia akan belajar macam-macam. Betul. End up tak ada apa pun improve dalam hidup. Betul. Dia. Terutamanya on the financial. Betul. Contoh dia ada masalah duit. Dia pergi belajar benda-benda yang tak ada melibatkan untuk tambah income dia. Buat apa? Betul. Macam itulah. Saya setuju tu sebab at the end of the day memang kita nak exchange value tu for money lah. Memang itu je. So kalau simple sekarang ni kenapa kita tengok dalam kajian episod khabar dia kata Gen Z majority Gen Z ada persen yang kaji dah tak nak sambung universiti. Simple je. Business is about menyelesaikan masalah. Simple je. Lorang semua dah tak solve masalah dia orang. Kan? So the customer gone lah. Itu je. So korang-korang yang duduk kat universiti, korang ni fikirlah macam nak solve masalah manusia balik. Kan? Itulah business. Betul. Contoh, kita bagi macam-macam dalam food industry kan, bagi dia makan macam-macam supaya nanti dia sakit. Okay? So bila dia sakit, dia jumpa doktor. Doktor bagi apa ni ubat. Solve masalah dia. So dia orang yang control semua. F&B pun dia control. Pharma pun dia orang control. Betul. Dan last dia orang lagi kaya. Faham tak? Itu betul lah konsep dia. Kan? Bagi masalah diselesaikan. Itulah bisnes. Betul. Itu yang ramai orang tak nampak lah. Ramai orang tak sedar kan.